Wah, Zaidun Abdul Rahman orang pertama. Adriana Azrin Azman, Masya Allah, sedapnya nama anak enda lah ni kot dengan Ustazah. Zaliha Zainal, Suzana Amiruddin, Nur Aisyah, Nur, Linda Rahim, Faridah Muhammad Nur, Siti Zabidah, Min Adapok kot nak sebut dia, Siti Roziah Osman, Fatimah Omar, Opah Aznah, Salinawati Ishak, Zainah Buyung, Nur Alis, Asmah Ali, dua kali Ali, Nik Ruslina Karim, Rohani Abu Bakar, Siti Zabidah, khabar baik kak, Syasha Abinwa, Ida Najwa, Aisyah Muhammad Nur, Hanisa Syafi'i, Siti Azmahani Mamat. Ini mesti yang dah tunggu kot Yurni Sahimir, Nur Laila Abdul Wahab, Habibah Rasul Akmal Kasim, Hanida Mansur, Mazarila Rifka Husni, Khalijah Muhammad, Kuzurina, Nazatul Naina, Rudiah Syarif, Nur Aini Abdul Rahman. Ya Allah, sedap-sedap nama ni, semoga dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah belaka, amin. Nur Azlina Syukur, Aisyah Abdullah, apa khabar bonda? Subhanallah, Subhanallah. Zakiyah Muhammad Amin, Sanimah Haji Jamin, siapa yang macam biasa dengar? Siti Halimah, Maznah Umar, Maslizah Bagiran. Syukur ya, betul Kak Nazar, kita masih bernafas di pagi ini, alhamdulillah, subhanallah. Zuraida Ismail, Rohani Ismail, Umi Riza Abdul Qadir, Asiyah binti Muhammad, Umi Syazana, subhanallah, subhanallah. Hamidah B, Syekh Abdullah, Liza MDS tu apa yang? Wan Nazira Zakaria, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Razimah Kamarudin, Zaidun Abdul Rahman, Ina Salina, Nur Azian Abdullah, Marhaini Abdul Rani, Rafi'ah Ismayadi, Zuraida Hashim, Masya Allah, tabarakallah. Syukur betul Nur Azlina. Nur Haniza Hamid, Qalqalah tu Hamid, okey, Masya Allah. Faridah Syarifah, Said Ibrahim, okey, Masya Allah. Rusnaini Adnan, Suriah Sulaiman, alhamdulillah. Nur Haizan Ahmad, Rin Ali, Ummi Wawa, Nur Hasiah, Zainah Buyung, Syarifah Banun Bidin, Rozia Hanim, Full Nurul Ariana, Nurhin Afina, Nur Haziah Ami, Nur Haziah Emi ni kot, Zini, Nur Aznita, Zunaizah Ahmad, Fazilah Bakar, Siti Zuraida Ibrahim, Ida Shah, Nur Aidah. Bila saya nak start je, naik nama baru. Sayang tak sebut. Syarifah Mansur, Nur Husna Abdul Wahab, Latifah Sidik, Nurizan Hassan, Johanna Muhammad Tahir from Singapore, Masya Allah, ahlan. Nur Aini Harun, Sofiah Azmi, Syari Anson, Hafsah Jaafar. Penat sebut nama. Allahumma salli ala Muhammad. Seronok kita berpagi-pagian ya, Cik Liza J binti M. Masya Allah, seronok. Sebab apa? Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita nak beritahu Allah yang maha tahu. Buka je mata, kita tak ingat lain dah. Kita ingat, ya Allah, syukur sebab Engkau beri kehidupan pada kami pada hari ini. Ya Allah, syukur Engkau tak matikan kami dalam keadaan kami semalam penuh dengan dosa. Kami khawatir, wahai Allah, belum Engkau terima lagi taubat kami. Maka selalu minta dengan Allah untuk dimatikan dalam keadaan sempat bertaubatan nasuha. Ya, mungkin semua di kalangan kita ni sudah bertaubat, tetapi sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita tahu diri kita. Kita dah tahu buat. Bukan saja kita bertaubat. Jadi kita takut kita bukan mati saat betul-betul bertaubatan nasuha, tapi kita mati dalam keadaan dah tahu dosa masih buat.
lalu kita merasa lazat dengan dosa itu. Kita tak rasa tak apalah, hari tu kan dah taubat. Ini yang paling kita takut, okey? Sebab kita nak di setiap helaan nafas kita ada Allah. Kalaupun kita dimatikan oleh Allah, kita mati dengan Allahu Akbar, dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemantapan akidah, okey? Jadi bila kita hidup, kita dah bersubuh, kita dah berkuliah seawal 7 pagi, kita nak semua ini menjadi saksi di pengakhiran hidup kita bahawa kita mencintai agama Allah. Bukan kita tak sibuk kan sahabat-sahabat. Kita sibuk, Masya Allah. Kita banyak kerja pagi-pagi ni. Kain dah masuk mesin ke belum? Sarapan dah buat ke belum? Masya Allah, anak-anak tu dah dikejutkan subuh belaka ke belum? Habis dah pun waktu subuh ni. Masya Allah, tabarakallah. Bukan kita tak sibuk. Tapi ya Allah kan, berikan keberkatan, masa, kelapangan waktu kepada kami. Sebab bila hatinya mahu, pasti akan sentiasa dipandu. Okey, yang baru masuk, untuk makluman anda, kita semua belum start tau. Kita baru nak geletik-geletik je. Okey. Ya, Ida Najwa, muka surat Allahumma salli ala Muhammad 181 ya. Bab 91, buku Ustazah, muka surat 178. Baik, tahniah sekali lagi kepada yang istiqamah. Cuba tulis saya Ustazah. Saya Ustazah, tulis kat ruang komen. Jadi anda lah Ustazah. Okey, saya Ustazah tu untuk apa? Yang Ustazah nak tanya, istiqamah daripada bab yang pertama dulu, sekarang dah bab 91. Adakah anda percaya? Nahi. Tak pernah percaya pun. Sebab Ustazah sendiri pun tak percaya. Maka apa yang patut kita cakap dengan Allah? Syukur. Orang bersyukur, dia dah dapat 91 bab hari ni. Dia akan set minda dia. Aku kena jadi orang seperti bab pertama, bab kedua, bab ke-91 hatta. Semoga Allah sempatkan kita sehingga habis khatam la tahzan. Amin. Ingat senang ke sahabat-sahabat nak istiqamah? Tak percaya, kita ni up and down. Sempat tidak. Seperti chalk fudge. Jap ada, kejap tak ada. Okay? Jangan left pula. Ustazah bukan tahu pun siapa yang jap ada, jap tak ada. Okay? Jamaliyah Mutiara, dari bab 1 anda tak pernah miss. Nuriyati Azmi, biar betul ni. Hanidah Mansur, Nuraini Abdul Rahman, Laila Kamarudin, memang tak pernah miss bab 1 hingga 91. Aduh, rasa macam nak pecah kepala, tak percaya. Suzana Zana, subhanallah. Sabaria Muhammad, Aisyah Lutfi. Ini yang Ustazah suruh tulis saya Ustazah ni adalah yang anda tak pernah miss 1 hingga 91. Wah, ini sepatutnya dinobatkan, dinaikkan di atas pentas. Anda berangan tak untuk semua ahli-ahli yang istiqamah dalam la tahzan? Satu hari nanti kita buat satu pertemuan. Masya Allah, tabarakallah, indahnya. Dan sudah pasti pertemuan yang paling indah di dalam syurganya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bergetar jiwa bila cakap sebab tak rasa layak pun kan sahabat-sahabat. Tapi kita semua sedang gigih ke arah itu. Amin. Okey, baru nak mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nurani Hamid, ramai sangat yang begitu dah beli, dah ada buku ni lama. Tapi bersyukur sangat dipertemukan dengan kuliah ini. Bukan Ustazah pakar atau alim dalam bidangnya, tetapi isi-isi la tahzan mengulang-ulang ayat Quran dan hadis Nabi, serta syair-syair yang indah untuk kita telusuri. Kalau kita sukakan lagu, kita dengar liriknya gitu kan. Jadi penuh dengan pengajaran. Masya Allah, tabarakallah.
Jangan pula merajuk bila Ustazah sebut yang 1 hingga 91. Tak apa Norma Ramli, tak ada pun Ustazah nak suruh Kak Nazatul Naina kita ni. Kak Nazah, PPM tepi depa ni, siapa yang join dari bab 1 je boleh stay besok. Siapa yang daripada 30, 15, 40 semua tu, remove depa. Macamlah boleh nak main remove suka hati. Kan, sekurang-kurangnya kita dah start. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, tak pernah terlambat. Dan kalau ada yang kata saya cuba, tadi saya terbaca, saya cuba untuk baca balik yang depan-depan tu. Tak perlu sebenarnya sahabat-sahabat, sebab bukan mudah. Bukan maksud Ustazah nak bagi anda, tak payah. Anda boleh klik saja link Latahzan daripada bab 1 hingga ke yang terkini. Tim khidmat dah siapkan dah. Masya Allah, Latahzan Kuantan memainkan peranan. Subhanallah. Nanti bila setiap bulan tak silap Ustazah, ataupun setiap 10 bab, mereka akan kumpulkan link-link yang kita dah buat kuliah ni. Tepekkan dekat WhatsApp, dekat Facebook anda masing-masing. Orang klik saja link tu, nak pilih yang mana. Okay, yang mana yang ikuti. Okey, tak apa Nurhaniza Hamid, jujur tu pula. Okey, nanti minta tim khidmat akan tepek semula. Depa tepek dah, tapi mungkin kita tak perasan. Bahasa orang kampung, tepek. Okay? Baik, 91 kita teruskan. Jangan bersedih. Sekurang-kurangnya kita dah start. Okay? Bukan kita start enjin terus tutup, rosaklah kereta. Kita jalan-jalan dulu. Banyak lagi bab yang kita nak telusuri, kan? Jangan pernah apa yang dia dah terlambat dah aku ni. Lambat dah aku ni, dah bab 91 dah. Tutuplah, tak payah belajar dah kitab ni. Rugi. Sekian dimaklumkan. Okay? Baik, jangan bersedih. Kerana segala yang ada di dunia tidaklah berharga. Kerana segala yang ada di dunia tidaklah berharga. Pernah suatu hari seorang yang soleh dilemparkan ke kawanan singa. Seorang soleh. Bila kita sebut macam ni sahabat, macam kita baca Al-Quran, kita baca perkataan orang-orang beriman, kita rasakan akulah ni. Ya Allah, aku nak hidup dengan iman, aku nak mati dengan iman, aku nak masuk ke dalam syurga-Mu bersama orang beriman. Sebab ilmu memandu kita. Tak ada sebesar zarah iman saat kematian tak layak untuk kamu disyurgakan. Orang yang tak ada iman, yang mati tanpa iman, maka nerakalah tempatnya. Okey, sahabat-sahabat, kita biasa melalui kehidupan yang jahil, yang penuh dengan dosa selama ini. Tapi cepat-cepat padam. Seperti contoh Ustazah kata, ada orang yang tak tahu pun ada kuliah Latahzan. Dah bab 40, bab 50 baru join. Adakah anda orang yang hina? Tidak. Sebab anda bukan sengaja, anda tak tahu. Ataupun ada yang tahu, sekarang baru merasa, wah bagus juga kitab ni untuk improve diri kita sendiri, kan? Maka adakah anda orang yang rugi? Tidak. Selagi mana anda start sekarang. Allah Maha Baik. Okay, tetapi yang meninggikan nilai kualiti diri kita ni di sisi Allah adalah Allah nak tengok. Dah start, buat tak? Dah start, adakah kita rasa nak tamat je lah? Kan dah. Dah start, terus buat sampai ke akhir hayat. Itulah saat Ustazah berfikir-fikir nak memulakan kitab Latahzan dulu. Ya Allah, tebal kitab ni. 281 bab. Mampukah aku ya Allah? Laratkah aku ya Allah? Kalaulah nanti dah start kuliah-kuliah kat Masjid Surau, macam mana nanti ya Allah nak berlatahzan? Lepas tu kita berfikir-fikir. Sebab sebelum tu di page Ustazah Muzayana, Ustazah buat kuliah 5 minit, 15 minit, setengah jam. Latahzan ni makin ke depan, makin tak mampu nak buat pendek-pendek. Mesti kita nak luahkan apa yang kita tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So bila hati tu macam ditarik-tarik nak bawa kitab Latahzan sepanjang PKP. Jadi Ustazah pun kata, bismillah, start je lah ya Allah. Soal aku panjang umur atau tidak itu milikmu, kehendakmu. Soal aku sempat habis ke tidak, semua tu hasil. Bukankah hasil ni milik Allah?
Maka kita mulakan dengan nama Allah, Bismillah. Tak sangka kita dah sampai ke bab 91. Jadi hari ini Allah pilih kita lagi. Syukuri sahabat-sahabatku. Sebab takkan mungkin ada di sini kita tanpa pilihannya Allah. Jadi alang-alang dipilih Allah, teruslah kita ini menjadi pilihan Allah sampai ke saat kematian kita, sampai kita dapat melihat wajahnya Allah di kampung akhirat. Kerana apa? Kerana Allah yang pilih kita untuk berada dalam kebaikan. Maka jaga hati kita, insya-Allah. Jangan bersedih kerana segala yang ada di dunia tidaklah berharga. Okey? Pada suatu hari seorang yang soleh dilemparkan ke kawasan singa, ke kawanan singa. Maknanya segerombolan singa. Okay, tiba-tiba seorang soleh ni, Ustazah nak kaitkan tadi bila kita baca kisah orang soleh ni, kita cakaplah, ya Allah, Tuhan, semoga aku termasuk di kalangan orang yang soleh itu. Amin. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Aduh, ini yang latih nak jawab ni. Ustazah tudung Ustazah cantik beli di mana? Anak murid hadiah sayang. Ustazah tak pernah tahu pun kat manalah pula tudung ni dibeli kan. Okey, jom kita mengaji. Allah, orang suruh tengok. Masya Allah. Kan kadang-kadang Ustazah tertengok apa benda yang cantik tu. Masya Allah. Ni ada sahabat Latahzan yang hadiah ni. Dia tak bagi sebut nama. Okey, subhanallah. Namun kemudian Allah menyelamatkannya. Orang-orang pun bertanya kepadanya, apa yang anda fikirkan saat itu? Apa yang anda fikirkan saat itu? Orang tanyalah, contoh kita ni dicampak dekat kawanan singa. Orang bertanya, apa yang hang fikir masa tu? Kalau kita mesti jawab, aku tak fikir lain dah, aku fikir ni habislah kena siat-siat badan aku ni. Macam tu ada mula dah sinetron. Aku tak fikir apa dah, aku duk nampak muka singa tu yang tahulah, hang tahulah rambut dia macam ni, rambut ke bulu, macam mana gigi dia menyeringai gitu kan. Takut aku. Kan itu je lah yang kita cerita. Ya Allah, deep bila seorang soleh dicampakkan kepada kawanan singa, ditanyakan, apa yang anda fikirkan saat itu? Masya Allah, tabarakallah. Orang soleh itu menjawab, saya memikirkan tentang air liur singa, apakah najis atau tidak, dan apa pendapat ulama tentang masalah ini. Allah, saya tak tahulah anda dapat rasa apa yang saya rasa ke tidak. Ketika saya membaca malam tadi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah sebutkan, ya Allah, dalam keadaan dah nak dibaham oleh singa, disambut oleh kawanan singa, dia tak fikir lain macam mana hubungan dia dengan Allah. Maksud hubungan dengan Allah ni, ni kalau aku kena Elio singa ni, najis ke tidak? Macam mana satgi aku nak solat ni? Kita begitu sahabat-sahabat. Kalau kita mendakwa diri kita orang soleh, tak apalah, masuk ajalah kedai Cina, makan ramai pun tak apa. Ada tulis halal kat dalam tu. Okey, dah order. Tengok yang cashiernya Cina, yang bekerjanya Cina. Lepas tu yang nampak ala-ala bos dia tu pun Cina. Tulis tampal halal. Kenapa tak ada rasa di hati, betul ke? Ayam yang disembelih ke tidak ni? Betul ke ni? Sedangkan sebelah tu ada 3 kedai halal, Muslim semua. Nampak di mata kita. Dan bahaya juga kita tengok halal, Muslim belaka dalam tu. Tiba-tiba kita tanya, awak Muslim kan? Awak punya ayam sembelih ke tidak? Sahabat-sahabat, tak perlu merasa was-was melampau bila mata kita melihat. Mata ini menambahkan yakin di hati kita, alhamdulillah, insya-Allah ni halalan tayyibah. Tapi kita masuk tempat-tempat yang betul, satu ada tanda halal, tapi presentation di dalam tu semuanya tak menunjukkan keislaman. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, betul lah, saya minta maaf kalau ada orang cakap, Ustazah, yang Muslim tu pun belum tentu beli ayam sebelih, tantah ayam cucuk semua. Sahabat, sampai bila pun takkan selesai kalau kita bersangka-sangka. Tapi apa yang kita lihat di mata, dia akan mencambahkan keyakinan dalam hati kita. Ya Allah, yang beli ni non-Muslim, yang menghidangkan non-Muslim, yang empunya non-Muslim. Nak ambil stok macam mana, dia fikir tak tentang halal haram? Sahabat, kadang-kadang kita masuk, tengok suasana tu, kita sanggup keluar balik, kita tak jadi nak makan. Sebab kita takut
daripada daging kita ni, walau sebesar apa kecil je satu bahagian daripada daging kita ni tumbuh daripada sesuatu yang haram. Ya, duit kita halal kita belikan, tapi yang kita masuk dalam tubuh kita, yang jadi darah daging kita, Masya Allah, kadang-kadang muslimin muslimat dirahmati Allah, kita berkawan dengan sekawanan orang, bukan sekawanan singa, kan? Tapi Masya Allah, manusia itu jauh lebih singa lagi, jauh lebih nak membaham lagi. Alah, tak apa lah, kan orang lain boleh je buat jahat, takkan kita tak boleh? Bos bukan tahu pun, tapi kita tahu benda tu dosa. Masya Allah, muslimin muslimat, kenapa kita mendakwa diri kita soleh tetapi kita tidak ada rasa takut dengan Allah saat kita bersunyi-sunyian? Kita hanya rasa takut kononnya dengan Allah saat kita berada di khalayak. Buktinya, berapa ramai kita buat baik, kita pamerkan di media sosial kita, tapi saat kita buat buruk, kita sembunyikan, kita tak paparkan pun di media sosial kita. Kita tak nak orang tahu yang kita berdosa, tapi kita terlupa saat kita berdosa Allah sentiasa memerhatikan kita. Walaupun dosa itu tidak menggunakan tangan, walaupun dosa itu tidak menggunakan kaki, kita bersangka-sangka buruk dengan Allah dan seluruh hamba Allah. Sahabat-sahabat, ini satu perkara yang Allah tak suka. Maka berapa banyak kita beristighfar kembali. Subhanallah, kita nak Allah tahu, Allah pandang kondisi apa, COVID tak COVID, rentas negeri tak rentas negeri, just stay at home atau tidak, bergaji atau tidak, buang kerja ataupun tidak. Kita ni selagi hidup, kita mesti merasakan nyut jantung kita ni adalah Allah, Allah, Allah. Sehingga dicampak di kawanan singa, dia duk fikir, air liur singa ni najis ke tidak? Aku ni lagi nak solat ni kalau aku tak mati lagi ni. Kita Masya Allah baru berjimba-jimba, mandi air terjun, laut, pergi holiday 2 hari, 3 hari, terlupa dah nak solat. Tinggalkan dah Al-Quran. Tak ada dah zikrullah di lisan. Masya Allah, kerja gelak, seronok, bahagia. Tiba-tiba ada musibah. Okay, mati kita dalam keseronokan yang dah 2 hari terlupa nak menyebut nama Allah. Masya Allah, muslimin muslimat. Orang ini diambang kematian. Kalaulah singa ni baham aku, habis aku. Tapi masih nak fikir lagi, kalau ada najis ni macam mana nanti aku nak solat? Macam mana aku nak bersihkan diri aku? Samalah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab itu ilmu ni sangat memandu kita. Bila kita nak melakukan apa pun, ya Allah redha ke tak? Ni kalau aku buat macam ni, aku nak solat nanti macam mana? Semua ni menggambarkan sebenarnya di sisi Allah kita ni orang soleh atau tidak. Perhatikan, okay, satu syair yang ditulis, subhanallah. Ya, betul, sangat banyak Siti Aminah dosa kita, Masya Allah. Aku mengingati Allah saat merasa khawatir akan ancaman orang yang mencerca. Dengan tombaknya yang terhunus, aku pun menjadi tidak menikmati setiap keindahan dunia yang menggiurkan saat merenungi hari hiruk pikuk, di mana setiap orang akan menjumpai Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Saat waktu apa pun, hatta saat kita sahabat-sahabat dirahmati Allah dicerca ataupun diancam untuk dibunuh dengan tombak yang terhunus ataupun bahaya depan mata kita. Ustazah baca ni kan, tiba-tiba datang semula dalam minda Ustazah ni ketika tingkatan 3. Tingkatan 3 nak ambil SRP 90 berapa, saya tak ingat. Ustazah duduk asrama lah. Masa tu tak ada pun bapak ke abang yang ada kereta, sahabat-sahabat. Abang Ustazah seorang je ada motor masa tu. Hantar dengan beg besar nak balik asrama, duduk dekat depan, steering pula. Apa? Handle lah kalau motor. Punya teruk Ustazah ni. Lepas tu beg letak situ satu, letak kat tengah kita satu. Naik motor nak balik asrama. Bukan dekat, subhanallah. Masa tu lalu dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh tu bukan macam sekarang, penuh dengan kelapa sawit kan, kiri kanan dia. Lepas tu tak macam mana tak ada lubang, motor langgar lubang, memang bahaya kan. Jatuh, Ustazah tercampak betul-betul kat tengah jalan. Oh, ni eksklusif ni tahu, tak pernah cerita, rasa kat mana-mana ni. Tercampak kat tengah jalan. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah.
Tak tahu kenapa masa tu baru seusia 15 tahun. Tapi kenangan tu sampai sekarang Ustazah ingat. Nak ambil SRP, ingat lagi. Okay, lepas tu Ustazah dah tercampak, terasa sakit dekat bahagian dagu ni. Terus kita dah meniarap tengah-tengah jalan tu. Bangkit kepala, terus astaghfirullah, terus la ilaha illallah. Yang ada dalam kepala saya masa tu, sebab kita dah nampak kita berada di tengah-tengah jalan. Mati aku ni kena lenyek sekejap lagi. Terus Allah di lisan kita. Masya Allah, saya tak tahu kenapa saya ingat sampai hari ni. Saya terasa saat tu sangat indah. Sangat indah sebab kita sedar je daripada kita jatuh terpelanting tu, kita tak ingat lain, kita hanya ingat Allah. Sahabat-sahabat, kita nak rasakan jiwa yang setiap kali kita buka mata daripada tidur, kita tahu ada kerja semalam tak selesai, kita ada masalah, kita tahu nak kejutkan anak-anak kejap lagi, urusan-urusan dunia. Tapi tak ingat lain. Alhamdulillah kau hidupkan aku ya Allah, penuh dengan keimanan yang bercambah-cambah. Ingat, kita nak start buat projek apa sahabat-sahabat, kan? Ya Allah, ingat nak cucuk vaksin hari tu, ingat Allah. Ingat Allah ni bukan di lisan sahaja. Jadi sahabat-sahabat, kita angkat kepala, sebab saya rasa saya mati dah masa tu. Okay, kita angkat kepala, saya nampak kiri kanan masih kelapa sawit, tengah saya jalan besar, saya terus sebut Allah. Abang saya terus suruh bangun ke tepi, sebab abang saya tak boleh bangun dah masa tu. Abang saya tercampak ke bahu jalan, saya tercampak ke tengah jalan. So abang saya hanya dengan suara suruh saya bangkit. Yang saya ajaib sampai hari ni, kalau Allah nak jaga kita, Allah tak nak matikan kita saat itu. Dalam keadaan jalan tu penuh dengan lori bawa kelapa sawit, kenapa masa tu tak ada lori lalu? Masya Allah, sebab kita nak bangkit tu bukan on the dot. Kita dah sakit, muslimat dirahmati Allah. Kita dah sakit. Sampai saya dah duduk dekat bahu jalan tu, baru orang berhenti kereta nak tolong kita semua. Saya tak habis termenung macam orang terkejut kan. Termenung, saya fikir, kenapa aku sebut Allah dulu tadi? Kenapa tak ada lori yang lalu? Aku tidak arwah dah aku ni ya Allah. Itu yang kita fikir. Saat itu saya tak rasa lain, maha besarnya Allah. Maha besarnya Allah. Jadi sahabat-sahabat, kenangan itu buat saya rasa macam saya pernah live di TV Al-Hijrah dengan Michelle Nur Alia, nama Facebook dia. Beliau ni kalau anda tahu viral lah satu ketika dulu, seorang kakak yang masuk Islam. Islamkan mak ayah dia. Mak dia baru kembali ke rahmatullah, ayah dia setahun lepas meninggal dalam Islam Cina. Lepas tu adik dia diislamkan. Subhanallah, sekarang seluruh keluarga dia masuk Islam. Dia, punca yang dia betul-betul nak masuk Islam ni, masa tu dia belum Islam. Dia berada di bawah lori, bawa motor juga ni, accident. Bawah lori, dia ingatkan dia dah mati dah. Tapi rupanya dia rasa badan dia boleh bergerak dan merangkak keluar. Dia tak sebut lain, dia macam dengar bunyi azan. Entah dari mana datangnya bunyi azan tu. Terus dia ikut kalimah-kalimah dalam azan tu. Dia tak pandai nak ikut semua. Dia cuma ikut Allah, Allah, Allah. Dia merangkak keluar. Dia tak percaya dia boleh selamat dalam kemalangan itu. Bermula dari situ dia mencari Allah. Dan dia mengucapkan kalimah syahadah. Dia berazam untuk bawa seluruh keluarga dia. Sekarang bahagianya dia, mak ayah dia yang dah tua, mati dalam Islam. Bukan senang tau orang dah tua ni. Kita ajak masuk agama lain, bukan senang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi sebab dia bercita-cita dan bersungguh-sungguh untuk pastikan perkara itu berlaku. Sebab itu bila kita sembang dengan orang macam ni, ya Allah, malunya aku. Aku ni setakat mana mengingat Allah. Kita ingat Allah kadang-kadang ketika kita berada atas sejadah sahaja. Kita ingat Allah kadang-kadang saat kita buka Quran, nak baca Quran, itu sahaja. Masya Allah. Bahkan hinanya kita sahabat-sahabat muslimat, kita tak memperbaiki solat kita. Yang begitulah daripada kecil-kecil kita belajar. Kita tak nak upgrade cara kita memahami bacaan solat. Macam mana nak menambahkan khusyuk. Semua ni perlukan ilmu. Dan kita baca Al-Quran, sahabat-sahabat, tak ada rasa untuk memahami mesej-mesejnya Tuhan. Adakah itu sudah terbaik untuk menjadi hamba yang soleh? Jadi kita ambil rasa itu, rasa yang buka-buka mata. Daripada tadi kita tidur, buka mata terus ingat Allah. Kita terkejut aksiden tadi tu, buka-buka mata sedar, aku hidup lagi ni. Terus Allah. Sahabat, kita dihentak dengan ujian. Mula-mula dapat berita, kak, anak akak aksiden kat ujung jalan.
Kita bukan melalak menjerit macam orang gila dulu. Bukan senang nak kontrol emosi ni. Allah dulu. Sebab tu dapat musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita nak jiwa yang macam ni, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Jadi Ustazah bawa rasa ini kepada anda supaya kita kaya, kita miskin, siapa pun kita, semuanya kita nak kerana Allah, untuk Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu maksud lillah. Semuanya untuk Allah. Okey. Allah yang maha tinggi telah membezakan di antara para sahabat sesuai dengan tujuan yang ada dalam hati mereka. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, para sahabat Nabi SAW hidup bersama Rasulullah, berbai'ah, berjabat tangan dengan Rasulullah, berdepan dengan Rasulullah sentiasa. Tetapi di kalangan lelaki-lelaki itu ada yang berbeza-beza. So apatah lagi kita? Ustazah dia kata dia Islam, tapi dia tak tutup aurat. Ustazah dia kata dia Islam, tapi dia tak nak bayar zakat. Tak pelik sahabat-sahabat. Sebab apa yang kita buat hari ni adalah yang kita ingat. Aku nak mati dengan keadaan apa? Aku nak mati dalam keadaan sengaja aku mampu bayar zakat tapi aku tak bayar zakat. Aku nak mati dalam keadaan yang aku tahu tutup aurat tu wajib tapi aku sengaja tak nak tutup. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuba tengok surah Ali Imran 152 yang bermaksud, di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. So perbezaan di setiap kita ini, kita dengar majlis ilmu pagi, petang, siang, malam beria-ria. Cuba tanya hati, apa matlamat hidup kita ni? Untuk dunia ke untuk akhirat? Untuk dunia yang sementara yang pasti binasa. Kalau dia tak hancur dulu, kita yang akan hancur dimakan tanah. Sahabat-sahabat, kalau tidak berlaku kiamat besar, kiamat kecil pasti berlaku. Apa kiamat kecil? Aku yang babai dulu pada dunia. Aku sudah tak boleh lagi berada atas dunia, tapi aku berada di dalam tanah. Aku tidak lagi aktif bergelak ketawa, bermaksiat di atas tanah, tapi sekarang aku telah berada di dalam tanah. Aku dah meninggal dunia dulu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maksud kita nak sebut hari-hari kita hidup, kalau aku mati aku nak ke hidup dalam keadaan yang macam ni. Dah bulan berapa dah di Rabiul Awal, hutang puasa aku tak selesai bayar lagi. Ya Allah, dah boleh rentah negeri dah ni, kan? Mak ayah aku pun aku tak nak jumpa lagi. Saya percaya bukan maksud yang tak rentah negeri jumpa mak ayah ni tak bagus, tapi kita dah ada plan. Kita kan sahabat-sahabat, malam tadi Ustazah tak sabar nak tengok berita, nak tengok keadaan jalan macam mana. Maka Ustazah senyum dengan Ustaz. Ustazah cakap apa? Ustazah kata, bang, betul sangatlah apa yang ada dalam Latahzan tu. Apa dia? Dia kata kan, yang ada dalam Latahzan ni selalu cakap lupakan yang lepas. Jadilah kita yang hari ini terbaik sebagai hamba yang dihidupkan Allah pada hari ini. Esok lusa tu jangan kita sangka-sangkakan. Maksudnya, buka je rentas negeri apa dalam minda kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Ustazah akui, Ustazah sendiri jenuh ni. Dulu-dulu kan kita sebut agaknya first day of rentas negeri, kita pun akan kata, oh mesti ramai gila ni, Tolu Gombak mesti jam, Jalan Duta mesti jam, nak ke utara, nak ke pantai timur mesti gila-gila berasa asak ni. Dah masing-masing nanti kalau first day rentas negeri, kita kena bawa makanan banyak dalam kereta. Masa tu kan orang bercakap-cakap. Ternyata semalam lengang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, lengang. Sebab apa yang ada di fikiran kita, sahabat, tak semestinya betul. Itu ajaran la tahzan. Apa yang kita sangka-sangkakan, apa yang kita risaukan, apa yang kita takutkan, belum tentu terjadi. Ni nak cerita lemahnya kita sebagai manusia. Jadi Ustazah kata, betul lah bang, kita la tahzan tu betul-betul menghidupkan jiwa, betul-betul memberi kita faham erti kehidupan atas dunia ni. Orang muda, orang tua yang menekuni la tahzan, kita akan penuh dengan senyuman. Kita kata, sungguh dah ya Allah, tak ada satu benda pun yang kau cakap tu tak betul. Tak ada satu benda pun yang para alim ulama nasihatkan kita ni tak betul. Sebab mereka bercakap tu dengan pengalaman hidup mereka. Masya Allah, tabarakallah. So jadilah kita hamba Allah yang fikiran kita sentiasa ingat akhirat. Sepertinya kita akan dimatikan esok hari. Tapi kalau dalam hal ingat akhirat ni Ustazah, saya tak payah dah kerja ke? Tak payah dah simpan duit ke? Tak payah dah ke nak menabung untuk masa depan saya? Bukan gitu maksudnya. Sebab itu kalau kita dapat hadam sungguh-sungguh,
Hiduplah kamu seperti kamu akan hidup 100 tahun lagi bila mana kamu memikirkan tentang duniamu. Tapi hiduplah kamu seperti kamu akan dimatikan esok hari bila kamu mengenangkan tentang akhiratmu. Contohlah, kita bangun-bangun tidur dapat satu nota bawah bantal. Muzayyanah Abdullah, inilah hari terakhir kehidupanmu. Kamu akan dimatikan pada esok hari. Allahu Rabbi, message from Allah. Contoh kan sahabat-sahabat. Agak-agak hari ni saya nak berjimba-jimba lagi. Tidak akan. Kan? Suami kata, yang jom kita pergi karaoke jap. Contoh kan. Nauzubillah, tak pernah dilakukan. Okey sahabat-sahabat. Karaoke best ke bang? Dalam bilik ni tak boleh karaoke ke bang? Kita gila dekat tu yang nampak-nampak peha orang semua tu, nauzubillah kan. Contoh. Lepas tu, tak nak bang, baru dapat mesej dari Allah ni. Besok nak mati. Contoh. Kita dah lupakan segala duit-duit dalam bank. Mungkin masa tu, bang tolong saya, tolong pergi kat madrasah tu, 10,000 letak sana, 10,000 letak sini. Dah kenapa ni yang? Abang buat je apa yang saya suruh. Contoh sahabat-sahabat. Sebab kita dah tahu ni besok kita nak mati. Maka carilah akhiratmu seperti mana kamu akan mati esok hari. Tapi carilah dunia seperti orang yang tamak. Tamak akan hidup 100 tahun lagi. Wah, kita tak salah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cari. Untuk apa? Untuk dunia ini kita jadikan jambatan menuju akhirat Allah. Kalau kita bermalas-malasan di dunia, kita tak mau mencari harta, sahabat-sahabat, contoh, macam mana kita nak bersedekah banyak? Macam mana kita nak menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia lain? Ini kita kena fikirkan. Baik. Ibnul Qayyim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Aidarina Muhammad Rashid. Tapi tetap lillah, bukan li ustazah. Okey, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak habis-habis lagi ke cerita tentang tudung ustazah ni? Masya Allah. Okey, Ibnul Qayyim menyebutkan bahawa nilai manusia itu boleh diukur dengan cita-cita yang ia miliki. Saya sangat setuju. Nilai manusia itu boleh diukur dengan cita-cita yang ia miliki. Sayang-sayang sekalian, tidak ada ruginya kita bercita-cita tinggi. Sebab tu guru-guru kita dulu kalau kita target UPSR dapat 4A. Kenapa 4A mesti target 5A? Kenapa 5A mesti target 6A? Kenapa sahabat-sahabat? Sebab tu bila kita berdoa, ya Allah, anugerahkan aku kecemerlangan dalam UPSR ni, aku nak dapat 6A ya Allah. Kita ibu, ya Allah, berikan 6A kepada anak aku, nanti senang nak masuk asrama mana-mana ya Allah. Jangan ada di hati tu, tapi rasa matematik tak ya Allah. Dia kan tak pandai matematik. Dia kan tak pergi tuition matematik. Dia kan bukan orang bijak matematik. Kita nak, tapi jauh di dasar hati tu kita sendiri dah tak yakin. Itu susah nak dapat. Usahakan kita bercita-cita. Allah, cerita eksklusif lagi sahabat-sahabat. Saya ketika bercita-cita untuk membenakan sebuah rumah kepada mak ayah saya. Okay, anda sahabat-sahabat saya berkongsi. Sahabat-sahabat, ketika saya bercita-cita untuk, kan nangis pula, bercita-cita untuk membawa mak ayah saya menunaikan umrah. Sahabat-sahabat, saya tak ada apa pun di tangan saya. Tak ada apa, wallahi tak ada apa. Tapi kita tengok mak ayah kita besarkan kita di rumah sewa, rumah setenggan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kesian. Macam-macam kadang-kadang dihalau orang, dikutuk orang, macam-macam sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ialah menyewa kadang-kadang, tak maaf lah anak saya nak duduk. Kan? Semoga anda yang menyewa rumah menonton Latahzan hari ini tetap bercita-cita. Untuk apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ya, kita nak ada rumah sendiri. Jangan sebut di hati macam mustahil je gaji macam ni, laki tak boleh harap. Jangan. Minta je dengan Allah. Dan kalau datang rasa macam mustahil je ni, terus, tak apa ya Allah, kalau tak dapat kat dunia, aku nak rumah yang indah dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Biar kita tak berumah di dunia, kita nak berumah di akhirat Allah. Jadi, ustazah sentiasa, ya Allah, aku nak binakan rumah untuk mak ayah aku. Ya Allah, nanti dalam syurga aku nak bertemu lagi dengan mereka. Muslimat, saya dan suami sampai sekarang seperti mimpi. Kalau saya masuk dalam rumah mak ayah saya kata, bang, abang ingat tak 10 tahun lepas
kita bergolok bergadai, kita habis segala, air mata pun jatuh. Tak sangka kan bang boleh buatkan rumah untuk mak dengan bapa. Nanti ustaz pun kata, abang pun kagum dengan apa yang, yelah maksudnya saya berusaha untuk ke arah itu sahabat-sahabat. Sebab saya nak, Masya Allah, Tabarakallah, saya nak bagi mak ayah saya merasa ketika mereka melangkah masuk ke dalam rumah itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tak nampak rasanya orang yang paling bahagia selain mereka. Sebab tu kita rasa, ya Allah, puasnya. Puas. Biar kita berpenat, letih macam mana pun, ini baru dapat benakan rumah untuk mak ayah di dalam dunia. Kalau kita dapat bawa mak ayah kita ke dalam syurga Allah, kita rasa tak dapat bayangkan. So, air mata kegembiraan. Mak ayah saya gembira syukur. Saya, adik-beradik saya gembira syukur. Sebab kami tahu betapa sukarnya dulu. Ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Seronok. Sampai saya dapat bawa mereka pergi umrah. Bukan saja mak bapak saya, tapi mak ayah Ustaz Azwan. Macam mana dapat? Macam mimpi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi cita-cita saya tak pernah putus. Cita-cita saya tak pernah putus. Ya Allah, aku nak bawa mak bapak aku pergi umrah. Seronoknya, ya Allah, kalau mereka dapat bertawaf di Baitullah dalam keadaan mereka masih sihat. Berangan-angan. Sebab tu Ustazah Zaini memang kaya dengan angan-angan. Tapi angan-angan yang kita nak pastikan jadi kenyataan. Niat je kalau datang, macam mustahil je, seorang dah berapa dah ni. Terus je, astaghfirullah, tak dia mustahil. Syaratnya aku berusaha ke arah itu. Kau akan bagi, ya Allah. Kau baik, ya Allah, kau akan bagi. Niat je, sahabat-sahabat. Ketika saya menulis buku dengan PTS dulu, 501 persoalan darah wanita. Kalau ada yang anda ada kan buku tu, Masya Allah, buku tu dulu sangat viral. Tapi sekarang ada problem dengan PTS untuk diterbitkan semula. Sahabat-sahabat sekarang semua orang banyak masalah nak print buku yang baru kan. Saya menulis banyak masa tu. Sama sekali, wallahi ketika itu, ketika saya ditrain untuk menulis, saya tak tahu pun menulis ni boleh dapat duit. Saya tak tahu pun. Okey, masa tu kita tak sibuk pergi bengkel penulisan, pergi bengkel-bengkel, lepas tu buat grup, tulis buku ni, tulis buku ni. Tak tahu pun menulis buku ni boleh dapat duit. Yang saya tahu, ya Allah, kalau aku mati nanti adalah orang baca, semoga dapatlah pahala kat situ. Aku dah mati, ya Allah, masih lagi ada orang yang membaca, dapat ilmu, masih boleh menasihat walaupun selepas kita mati. Itu je yang saya tahu. Saya tak tahu pun bila buku dah siap cetak, ada agreement yang kena sign, ada royalty yang kita dapat, saya tak pernah tahu. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita niat untuk Allah, pada suatu hari, ini eksklusif punya cerita ni, Masya Allah. Okay, pada suatu hari saya terkejut dapat surat royalty penjualan buku-buku saya dengan PTS. Masya Allah, saya usap mata ni, bang, betul ke ni bang? Sebab masa tu kita tengah bergejolak nak bawa mak bapak pergi umrah, Ya Allah, bila kita dapat, sahabat-sahabat, antara rahsia yang kita nak Allah berkati kehidupan kita, kita nampak amount yang banyak dekat di surat yang kita dapat tu. Masa tu setan duk main dah. Tukarlah kereta, renovate lah rumah, buatlah macam tu, umrah lain kali boleh kot. Setan punya peranan. Tapi saya kata, aku dah niat. Aku dah punya cita-cita lama. Kalau aku tak tunaikan sekarang, aku akan jadi manusia yang menyesal. So, duit tu tak sempat singgah pun dekat akaun saya. Saya cakap, bang, saya tak nak guna duit ni. Saya nak bawa mak bapak pergi umrah. Cukup kita bawa mak bapak abang sekali. Yang tak payahlah, gunalah awak yang bersusah payah semua. Tak apa, kita dah niat. Allah akan gantikan rezeki yang lain. Bila kita niat, sahabat-sahabat, kita terus je buat. Kita tak peduli dah kiri kanan kita ni. Kadang-kadang macam-macam dugaan. Buat. Apa kerja siang malam. Bukan ada anak pun kerja situ. Orang tak tahu apa niat kita. Buat. Masya Allah, bahagianya melihat mak keduanya tersandar di kerusi business class. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita bawa macam tu, ya Allah, sebab aku niat untuk mak ayah aku ni. Tiba-tiba ada 2 seat yang di-upgrade ke business class. Saat kami masa itu sebagai mutawif, diberi untuk kami lah. Tak apa, bukan untuk kami seat ni, tapi untuk 2 mak. Tersandar, ala cute-nya, terkenang-kenang lah sahabat. Cute sebab apa? Sebab mereka tak tahu kursi tu kursi yang sangat special. Boleh baring,
Tapi takutlah kursi ni bergerak-gerak lah pula, mak ni takut ni Allah, saya dengan ustaz itulah saat paling bahagia sebab dapat memberi bahagia kepada mereka. Jadi sebab tu Ustazah Zai selalu cakap, sahabat, tidak ada yang mustahil bila kita dah berniat. Kenapa kita nak benakan rumah supaya mak saya, bapak saya boleh? Tak ada lain, ketika saya benakan rumah untuk mereka, saya pandang bilik kecil tak apa, tapi hall tu boleh anak beranak berkumpul, paling kurang dapat 40 orang solat berjemaah di dalamnya. Direalisasikan. Budak-budak mengaji kat dalam tu. Boleh kalau buat kenduri kedara, sahabat-sahabat, adik-beradik saja penuh dah. Senang nak solat jemaah. Dan ketika nak buat bilik air, kontraktor tanya, Ustazah nak yang macam mana ni? Saya nak paling mudah untuk satu jenazah baring kat dalam ni, dan ada 3 orang kiri dan kanan untuk memandikan jenazah. Saya nak design rumah saya bila saya mati, sahabat-sahabat, bukan rumah saya. Ketika itu saya niatkan rumah mak bapak saya. Okay, bukan mesti mak bapak saya mati dulu. Mungkin saya yang mati dulu. Tapi saya tak duduk pun rumah tu. Saya minta adik bongsu saya duduk dengan mak bapak saya. Okay, saya kata biar muat dalam bilik air ni untuk memandikan jenazah. Supaya nanti aurat siapa saja yang meninggal di kalangan adik-beradik kami tidak terbuka kepada orang awam. Masya Allah, mak saya meninggal. Semua orang nak mandikan kat mana jenazah ni? Kita bawa pergi masjid, dalam bilik air. Confident je saya sebut, dalam bilik air. Kita adik-beradik mandikan, orang luar langsung tak boleh tengok. Kita mandikan mak dalam bilik air. Orang ajaib tengok macam mana jenazah boleh muat-muat. 3 orang sebelah sini, 3 orang sebelah sini. Muat-muat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya rasa bahagia. Okay, sebab apa? Sebab semua tu hanya bermula dengan angan-angan dulu. Saya bukan orang senang. Tapi saya nak share dengan anda yang berlatahzan, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Kalau kita betul-betul niatkan kerana Allah dan kita pandang akhirat kita. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita buat, kita cakap dan kita buat. Jangan kita bercakap sahabat-sahabat, buatnya tidak. Kita berangan, tapi kita terus bermimpi. Biar kita berangan, usahalah. Walaupun kita banyak pengorbanan, tapi kita pasti satu hari ia jadi kenyataan. Kalau tak dapat, jangan marah Allah. Sebab Allah tu maha baik. Dia tak bagi kat sini, dia akan bagi di sana. Subhanallah, semua ni akan bagi kita semangat dalam hidup. Kita akan terus kuat walaupun cacian cercaan dikeliling. Ini dah tahzan Ustazah Muzayyanah pula dah. Alhamdulillah berjaya tidak menangis. Bukan senang tau. Spek yang saya pakai ni sahabat, kalau saya keluar air mata, nanti lepas tu nak kena cuci, payah. Ibnul Qayyim menyebutkan bahawa nilai manusia itu boleh diukur dengan cita-cita yang ia miliki. Lalu apa lagi yang ia kehendaki selain bercita-cita setinggi mungkin. Bercita-cita setinggi mungkin. Salah seorang bijak bestari mengatakan, beritahukan kepadaku tentang apa yang difikirkan seseorang, maka aku akan beritahukan kepadamu siapa sebenarnya orang itu. Masya Allah, tabarakallah. Silakan bercita-cita tinggi, anda tak pernah salah. Lalu apa lagi yang ia kehendaki selain bercita-cita setinggi mungkin. Kita akan jadi lemau, cukuplah setakat ini je, kan? Betul lah, tu tak apalah, Allah dah rezekikan kita macam ni. Tapi salah ke berangan-angan? Tak perlu modal. Salah ke bercita-cita tinggi? Yang salah, mu bercita-cita tinggi, tapi matahari dah tinggi, mu masih dalam selimut lagi. Sekian dimaklumkan. Salah seorang bijak bestari mengatakan, beritahukan kepadaku tentang apa yang difikirkan seseorang, maka akan aku beritahukan kepadamu siapa sebenarnya orang itu. Allahu Akbar. Sebab itu ada syair yang ditulis, sungguh Allah akan memberikan perlindungan kepada orang yang menginginkannya. Kita nak Allah, kita berlari mendapatkan Allah, sahabat-sahabat. Saat kita senang ke saat kita susah, kita cari Allah. Saat kita senang, jangan lupakan Allah. Saya teringat ketika saya nampak duit, boleh bawa mak bapak pergi umrah dah ni. Saya teringat saya sendiri masa tu tak ada rumah. Saya teringat kereta saya, kereta kancil masa tu. Saya boleh tukar at any time. Saya teringat saya pun ada nawaitu yang boleh bermewah-mewah ketika itu. Tapi no, saya nak bawa mak bapak saya pergi umrah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah permudahkan.
Allah datangkan rezeki yang luar biasa. Jadi maksud kalau kita berniat untuk mencari redanya Allah, subhanallah, melalui reda ibu dan ayah. Ibu dan ayah kalau kita gembirakan sahabat-sahabat, Masya Allah, doanya tak pernah henti untuk kita, perlindungannya tak pernah tinggal untuk kita. Semua tu kita akan rindui saat hidupnya atau saat matinya. Dan kasih sayang tu akan tegar sampai bila-bila. Subhanallah, Allah juga akan memberikan perlindungan terbaik bagi orang yang menginginkannya. Sekarang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut, kita rasa kita betul-betul ke nak menuju akhirat, masuk ke dalam syurganya Allah. Kalau kita hari ini kehidupan masih lagi bertangguh, berlengah, nantilah, tak apalah pencen, nanti datanglah majlis ilmu banyak-banyak. Berapa ramai orang yang nantilah, bila tiba saat itu dia menyesal. Kalaulah dulu masa muda aku start buat, walaupun sehari dengar majlis ilmu sikit, tak adalah aku menyesal hari ni. Aku nak dengar tapi telinga aku dah tak boleh dengar. Aku nak pandang tapi mata aku dah tak boleh tengok. Sebab tu jangan bertangguh. Sekarang ada peluang, sekarang buat. Sungguh Allah akan memberikan perlindungan itu. Dan penyair lain mengatakan banyak manusia yang tidak berhasrat memiliki pakaian dan hadiah yang baik. Mereka juga tidak berkeinginan memiliki kerajaan yang megah. Sahabat-sahabat, kalau kita cari akhirat, dunia akan berlari mendapatkan kita. Tapi kalau kita sibuk dengan dunia, sahabat-sahabat, akhirat akan tinggalkan kita. Kita tahu frasa kata ini, tetapi kenapa kita masih sibuk dengan dunia? Allahu Rabbi, cuba kita tukar mindset kita. Ya Allah, kalau aku berharta, aku belanjakan ke jalan Engkau, apa yang akan aku dapat di akhirat? Ya Allah, kalau aku muliakan orang tua aku, apa yang aku dapat di akhirat? Sebab memuliakan orang tua adalah perintah Engkau, ya Allah. Ya Allah, kalau aku dapat memberi bahagia kepada orang lain, bukankah Engkau berjanji akan memberi bahagia kepada aku? Dan bahagia ini bukan dengan berkulit emas. Bahagia ini bukan dengan berumah besar. Sahabat, jiwa yang tenang, yang lapang akan terpancar seri di wajah. Subhanallah, macam mana nak dapat jiwa yang tenang dan lapang? Banyak menolong orang yang susah. Percayalah, okey? Di tengah laut, sebuah perahu terbalik dan seorang ahli ibadah terlempar ke laut. Ya Allah, deep. Maka dia pun mulai berwuduk dan mencuci anggota tubuhnya satu persatu. Dia berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidungnya, lalu menyemburkannya. Ia berusaha untuk mencapai daratan dan ternyata ia selamat. Kemudian orang tanya, pasal apa hang dah dicampak ke dalam laut tu? Hang tercampak dalam laut, hang tak fikir lain dah. Hang fikir nak berwuduk. Kemudian ditanyakan hal itu kepadanya. Aku ingin berwuduk sebelum meninggal agar mati dalam keadaan suci. Masya Allah, tabarakallah. Saya biasa buat rihlah sahabat-sahabat, pergi ke Aceh, mangsa-mangsa tsunami bercerita. Pada satu ketika seorang imam di Masjid Baitur Rahman, bukan Masjid Baitur Rahman. Allah, dah setahun lebih tak pergi kan? Lupa, selalu sebut jadi lisan ni, Masya Allah. Dia tak sangka air laut naik begitu tinggi sampai nak mencecah kubah masjid. Akhirnya dengan dia, sahabat-sahabat, saat itu hari Ahad pagi kan tsunami ni berlaku. Subhanallah, sahabat-sahabat, dia pun tengah duk rewang-rewang ni. Rewang-rewang ada kenduri kahwin. Pengantin dah siap pakai baju pengantin. Yang tukar-tukar rewang, masak-masak ni balik rumah lah. Nak tukar baju, dah berlemuh badan. Berlemuh ke? Kan nak tukar baju cantik lah, nak pergi kat kenduri. Elok masa tengah bersiap-siap tu air laut naik. Masya Allah, pengantin tu dijumpai dengan pakaian pengantin. Okay? Dan ustaz ni, imam ni, dia boleh sekaligus air hitam naik, entah macam mana dia boleh memeluk kubahnya masjid, bahagian muncung ke atas tu. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat. Akhirnya dia kata dia terlepas juga, mujur dia boleh berenang. Dan tiba-tiba ada macam apa? Allah, batang pisang dia kata. So dia berpaut dekat situ. Sampailah dia teringat, dah zuhur ke belum? Dah zuhur ke belum? Untuk apa dia tanya dah zuhur ke belum? Lalu saya solat bersama memeluk batang pisang itu, saya solat di dalam air. Saya kata, Ustaz masih teringat untuk solat di dalam air? Iya,
Saya perhatikan, kalau saya perhatikan langit, matahari ketika itu ini sudah zuhur. Walaupun tak kedengaran lagi azan. Walaupun saya tak tahu di mana jiran tetangga saudara mara saya. Semuanya mati, isteri saya, anak-anak saya. Tinggal saya dengan anak saya yang nombor 2 hidup sehingga hari ini. Masya Allah muslimin muslimat. Tengah duduk dalam keadaan musibah, rumah dah hanyut, kereta kiri kanan, dia masih solat dalam air tu. Kita, ustazah, kalau kita pergi kenduri kahwin banyak, sangkut jam pula, kita boleh qada tak solat kita? Menyampah nak jawab. Minta maaf sahabat-sahabat. Memang saya laser je jawab. Minta maaf, saya menyampah nak dengar soalan macam tu. Kalau saya kata, okey kak, boleh qada, kau tak rasa bersalah ke? Kenapa kau nak qada solat engkau hanya dengan keadaan kau berjimba-jimba pada kenduri kahwin, satu kenduri ke satu kenduri, yang satu kenduri bingit, orang berjoget-joget lambat kat situ. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah dijemput untuk pergi kenduri, sahabat-sahabat. Dia niat nak datang kenduri tu untuk meraihkan, ini sunnah. Tapi bila dia sampai makin kuat bunyi, dan dia melihat percampuran lelaki perempuan di dalamnya, dia patah balik, tak jadi. Dia minta ampun kepada Allah. Ini Ustazah Zai tak pernah buat ya. Dan Ustazah nak sebut, jangan tiru aksi ini. Maksudnya itu Imam An-Nawawi, dia tak bagi diri dia bergelumang dalam suasana dosa begitu, lalu dia balik tinggalkan. Ustazah, kenapa Ustazah tak jadi macam Imam An-Nawawi? Orang duduk berkaraoke pun Ustazah pergi kenduri tu. Sahabat, tengoklah kita duduk dalam masyarakat yang mana. Kalau saya dah sampai, tuan rumah dah, Ustazah dah sampai dah, Alhamdulillah, Ustazah datang, terus kita patah balik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa rasa tuan rumah? Tuan rumah tu selama ni mengaji dengan saya segala kan. Tiba-tiba nampak benda macam tu yang dia sendiri pun kadang-kadang berperang dengan anak dia, dia tak nak. Tapi anak dia nak sangat, wedding of the year dia jadi macam tu. Maka kita astaghfirullah, aku datang, meraihkan, makan, doakan pengantin, terus aku balik. Bukan aku yang joget lambat sekali kat situ. Faham tak sahabat-sahabat? Sebab kalau kita nak tengok dalam suasana dakwah ni, kan? Imam An-Nawawi yang sangat dihormati saat itu, orang faham masa itu Imam An-Nawawi marah. Agaknya kalau Ustazah Zai lari, ada orang kisah. Sahabat-sahabat, lantak dia tak nak pergi, aku tetap nak buat juga. Sebab kita merasa, aku ni siapa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita boleh cakap lah mak dia tu dengar pengajian kita sebagainya. Kan nanti kita sebut kalau kita nak buat kenduri kedara, janganlah berjoget lambat dengan pakaian-pakaian seksi yang kita jemput orang tu. Bertepuk tampar, berkaraoke suami orang, laki orang. Sweet-sweet, pandang-pandang begitu. Ish, sahabat-sahabat. So kita pergi untuk meraihkan. Bukan, Allah tahu kita tak seronok dengan suasana itu pun dah cukup baik. Sahabat-sahabat, dah cukup baik. Jadi kita sebut, kita tak seronok dengan suasana itu pun dah ibadah. Kata tak seronok dengan suasana itu, tapi nganga meleleh liu, bang, cantik juga artis tu kan bang. Pertama kali tengok ni, sweet lah bang. Bukan sweet, piwit. Yang abang pula dah tak pandang bahagian dia menyanyi tu. Pandang peha skirt dia pendek tu yang bagus tu. Baik, cepat-cepat makan, doakan pengantin, pergi balik. Sahabat-sahabat, kita tak selesa dengan suasana itu pun dah cukup baik. Faham? Tak lama lagi nak buat kenduri dah ni masing-masing. Sungguh mengagumkan kau tidak melupakan risalah suci, walau tanganmu sudah berada dalam bara api. Sahabat-sahabat, kita tak melupakan risalah suci. Masya Allah, walau tanganmu sudah berada dalam bara api. Maksudnya kadang-kadang kita ni hari-hari memang terjebak dengan dosa, tapi cepat kembali kepada Dia yang maha mengampunkan segala dosa. Kau abaikan kepedihan matamu saat itu, padahal kematian sudah berada di pelupuk matamu. Ini macam cerita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, ramainya orang di atas dunia masih tertawa-tawa, sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Na'udzubillah sahabat-sahabat. Pada saat sakaratul maut, Imam Ahmad menunjukkan ke arah janggutnya untuk mengingatkan mereka yang mewudukkannya. Tengah sakaratul maut, duk teringat, basuh janggut aku ni, sunat ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masya Allah, ingat Allah dalam setiap saat, walaupun saat yang paling getir untuk dia.
Sebab itu surah Ali Imran 148 menyebutkan, kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Siapa yang Allah beri pahala di dunia, siapa yang Allah beri ganjaran di akhirat, yang hatinya sentiasa hidup untuk Allah, demi Allah, kerana Allah. Siapakah itu? Penuntut-penuntut las tahzan, insya-Allah. Saya sayang anda kerana Allah. Kita jumpa lagi esok. Jadual saya berdiri hari ni, sekejap lagi pukul 9.30. Kitab di balik tabir kematian, Masjid Al-Mardiyah. Pukul 11 pagi saya ada tajuk poligami kan, dengan IPD Setiu Terengganu. Okey, ampun maaf. Sekian, Assalamualaikum.